كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل.
صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصن. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita tuan-tuan dan puan. Doalah kita tuan-tuan, kita sehat, kami sehat, tuan-tuan sehat di rumah, para penonton. Dengan sehat itu kita terus menonton dan like and share. Like and share tuan-tuan, tuan-tuan kena like and share sekarang ni juga. Sekarang juga tuan-tuan pagi ni khusus kita nak berbincang tajuknya anak muda harapan umat. Anak muda harapan umat. Tajuk pagi ni ustazah, tajuk pagi ni imam muda ialah anak muda harapan umat. Itu dia. Bila anak muda harapan umat, masuklah anak muda harapan bagi dirinya, anak muda harapan dalam keluarganya, anak muda harapan dalam komuniti jiran tetangganya, anak muda harapan kepada masyarakat yang lebih luas, akhirnya anak muda harapan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas besar anak muda ni, tugas besar. Tugas saya pernah muda, sudah dijalankan tugas. Dan minta Allah terima apa yang saya lakukan. Sekarang saya dah tua. Sudah tentulah ada tenaga pengganti, generasi pengganti saya. Untuk menjalankan tugas, menyelamatkan umat, menyelamatkan akidah, menyelamatkan syariah, menyelamatkan akhlak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penonton, pagi ni, kita hendak anak kita ni. Anak tuan-tuan, anak saya. Siapa-siapa ada anak yang berumur 13 tahun ke atas, yang sudah baligh,
anak ini berkaitan, ibu bapaknya berkaitan dengan tajuk yang kita bincang ini. Apa dia? Anak muda harapan umat. Umat mengharapkan anak muda. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah like and share, tolong like and share, tuan-tuan, tolong like and share. Tuan-tuan tolong like and share, insya-Allah dengan tuan-tuan tolong like and share ni lebih ramai lagi anak muda bersama dengan kita. Tuan-tuan dan puan, pagi ni, setiap pagi minggu ni memang kita khususkan kepada anak muda supaya ibu dan ayah bersama-sama dapat dengan kita memikirkan anak-anak yang sedang membesar sekarang. Anak-anak sedang remaja sekarang ini. Pagi semalam, tuan-tuan, pagi semalam pukul 7 kita bersama dengan Ustazah Cinta Maudah. Ustazah Maudah. Kita cerita 20 perkara, tuan-tuan. 20 perkara mendidik anak-anak umur 15 tahun sampai 18 tahun. 20 perkara mendidik anak-anak 15 tahun, 18 tahun. Maknanya, tuan-tuan, nak mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab harapan umat. Jadi berkait, tuan-tuan tengok tajuk-tajuk kita ni antara malam, siang, pagi, pukul 7 dengan pukul 9.15 malam, tuan-tuan. Kait mengaitkan main. Tak ada satu pun, tuan-tuan dan puan, sama ada ahli panelnya, sama ada tajuknya in isolation. Tak ada. It's all interconnected. It all ada interconnectivity di antara satu dengan lain. Inilah cantiknya. Dan atas dasar itulah kita sudah bertahan 1 tahun 7 bulan, tuan-tuan. 1 tahun 7 bulan daripada bulan Februari dulu tahun lepas, tuan-tuan. Sebelum COVID, kita sudah bersiaran. Ada hampir 160 orang, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz, yang doktor-doktor, profesor-profesor, ahli-ahli profesional yang minat kepada Islam bersama dengan kita untuk mengisi program-program kita. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu, inilah ahli-ahli panel, penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah, ustazah-ustazah yang betul-betul saya tengok minat untuk membantu umat Muhammad. Saya tak bayar, yayasan tak bayar 1 sen pun, tuan-tuan. Yayasan tak bayar ustazah Muzayyanah yang bersama dengan kita dengan webinar 1 hari itu. 3 jam bersama dengan kita. Kami tak bayar dia, tuan-tuan. Dan yayasan tak ada kemampuan nak bayar sebab tumpuan yayasan sekarang ialah nak membina komplek Anjur Husnul Khatimah dengan harganya antara 15 ke 20 juta ringgit. Itu kita punya tumpuan. Jadi teman-teman semuanya dapat membantu kita, tuan-tuan, dan kita sebab itu, dan pasal tidak berbayar inilah kita tengok ada kekuatan kepada program kita, tuan-tuan. Pukul 7 pagi ada kekuatan, pukul 9.15 malam ada kekuatan. Ustazah Syaurah dah begitu lama dengan kita, saya tak bayar 1 sen pun, tuan-tuan. Imam Muda Hasan Adli bersama dengan kita, saya tak bayar 1 sen pun. Sebab, saya sebutkan lagi, yayasan tak mampu nak bayar, yang pertama. Yang kedua, kalau mampu pun, tugas kita sekarang, tanggungjawab kita nak membina komplek Anjur Husnul Khatimah berharga 15 ke 20 juta ringgit itu, tuan-tuan. Jadi, seluruh tenaga, kalau ada resources, sumber-sumber, kita alurkan begitu. Dan teman-teman yang membantu kita ini sebenarnya secara langsung, tidak langsung, membantu kepada pembinaan komplek Anjur Husnul Khatimah itu. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan bantulah. Tuan-tuan, kita dah hari yang ke-7 hari ini, kita ada sijil wakaf tunai. Mur, kita ada sijil wakaf tunai mur, RM10, RM50 dan RM100. Paparkan. RM10, RM50 dan RM100. Ada 2 permintaan. Pertama, tuan-tuan dan puan, ambillah tuan-tuan, RM10. Tuan-tuan bayar RM10 kepada akaun ini, dan sijil itu akan dipostkan kepada tuan-tuan. Framekan sijil itu, tunjukkan pada anak-anak, ini syurga ni, ini syurga. Ini maligai syurga. Ini tindakan syurga. Ini aktiviti syurga. Ini kita nak menyambung tali temali untuk membawa kita ke syurga. Bapa akan jadi ahli syurga, mak jadi ahli syurga, kamu semua menjadi ahli syurga. Dermalah RM10. Taman, adik, ate, along, angah, dermalah. Seorang RM10, RM20, RM50. Dan kepada anak-anak profesional kita, RM100, RM100. Ada anak kita doktor pakar, tuan-tuan. Doktor pakar pendapatan sebulan kadang-kadang 70-80 ribu sebulan, tuan-tuan. Takkan tak boleh RM100 untuk kita membina komplek Anjur Husnul Khatimah. Untuk menyelamatkan umat supaya semuanya mati dengan mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, kompleks Anjur Husnul Khatimah dibina untuk memberikan program-program pendidikan dan pengasuhan kepada setiap umur, tuan-tuan. Supaya kita mati boleh mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada dalam dunia, tuan-tuan. This is the first one in the world. The first one in Asia. The first one in Malaysia. The first one in Selangor. It is to be erected di Bukit Cerakar. Di Bukit Cerakar sana. Di Shah Alam, tuan-tuan. Atas tanah yang saya dan keluarga telah mewakafkannya. 3.2 ekar bernilai 2.5 juta, tuan-tuan, nilainya.
Anak dan isteri, tuan-tuan kata tak apalah, kita wakafkan. Kita tunai depan Allah nanti. Kita cash out nanti, tuan-tuan, di mana? Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dibinakan kita mahligai-mahligai walaupun kita kehilangan 2.5 juta dalam kehidupan dunia ini. Saya timbulkan ini bukan saya nak beriak-riak, nak sebut-sebut, tapi supaya kita memancing minat teman-teman yang lain. Mari kita sama-sama, tuan-tuan, mari kita sama bangunkan Kompleks Anjung Husnul Khotimah dengan kita mendapatkan, tuan-tuan, dapatkan yang RM10 sijil wakaf tunai, RM50 sijil wakaf tunai, RM100 sijil wakaf tunai. Dan yang kedua kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya, semua sahabat-sahabat saya akan postkan kepada tuan-tuan bukunya. Buku yang RM10 tu, satu buku tu ada 50 keping. Buku yang RM50 pun dalam buku itu ada 50 keping. Yang RM100 pun ada 50 keping. Tuan-tuan edarkanlah, tuan-tuan. Anak-anak, adik-beradik, sahabat-sahabat, jiran tetangga, sahabat sekerja, sahabat sekilang, sahabat sepelajaran dengan kita, universiti dengan kita. Bagilah mereka ruang. Kita nak nyediakan mereka ruang dan peluang untuk mereka sama-sama dicatatkan nama mereka oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khotimah itu. Jadi tuan-tuan dan puan, yang kedua tuan-tuan dan puan, jangan lupa, tuan-tuan, tolong kita punya Telegram. Saya minta tolong sangat, tuan-tuan. Apa masalah, tuan-tuan? Tuan-tuan downloadkan Telegram, pergi kepada linknya Anjung Husnul Khotimah. Kalau tuan-tuan tak selesa nak buat, minta anak, minta cucu kita, minta menantu kita, tolong downloadkan, tuan-tuan, namanya aplikasi Telegram. Kemudian pergilah kepada Anjung Husnul Khotimah, link Anjung Husnul Khotimah. Saya nak himpunkan, tuan-tuan, jamaah maya. Saya nak buat satu jamaah maya. Target saya 10,000, 20,000, 30,000 orang, tuan-tuan. Terutamanya mereka yang sudah mengikuti summer camp, smart learning, program parenting, program-program korporat, qiyamul lail saya, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha saya di seluruh negara. Termasuk Singapura, termasuk Brunei Darussalam. Satu masa dulu, tuan-tuan, saya pergi Brunei. Setiap 2 minggu saya pergi Brunei. Kerana menjalankan program dengan Shell, Brunei Shell. Setiap 2 minggu saya ke Brunei. Ke Singapura pula, tuan-tuan, boleh katakan setiap bulan saya ke Singapura. Ke Tampines, ke Woodland dan sebagainya. Untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan kebanyakannya parenting. Summer camp semua. Kita buat summer camp di Singapura. Kita buat summer camp di Brunei, tuan-tuan. Kita buat summer camp bahkan kita buat summer camp di United Kingdom, kita buat summer camp juga di Australia. Kita buat summer camp begitu, tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap kepada mereka yang telah mengikuti program saya, alumni Datuk Dr. Hasan Ali, alumni Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, alumni akrab, silalah, tuan-tuan, semuanya saya mengharapkan semuanya join Telegram dan pergilah kepada linknya Anjung Husnul Khotimah. Hari ini juga, tuan-tuan, downloadkan Telegram dan pergilah kepada Anjung Husnul Khotimah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan. Okey. Kita punya tetamu dah ada. Assalamualaikum, Ustazah. Halo, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ustazah. Apa Imam muda? Assalamualaikum, Imam. Oh, belum masuk lagi. Masya Allah. Okey. Ustazah, jadi kita cerita pagi ni, Ustazah. Anak muda harapan umat. Maknanya Ustazah akan bercerita jenis anak muda yang mana nak jadi harapan umat. Anak muda yang berpoya-poya itu harapan umat. Anak muda yang pada pagi, petang dan malam hiburan dalam kepalanya itu adalah harapan umat. Anak muda yang menjadikan ikon-ikonnya para artis dalam dan luar negara, artis-artis Korea itu harapan umat. Anak muda yang, tuan-tuan dan puan, ceritanya tak ada lain dalam 2 minggu ni ialah Euro 2020. Cerita Itali final dengan England pada 12 hari bulan ni. Besok malam, tuan-tuan, diceritakan siang, malam, pagi, petang oleh anak muda kita ni. Adakah anak muda yang sedemikian yang diharapkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Ustazah Syaurah, tuan-tuan dah kenal. Syaurah dah berapa minggu sejak tahun lepas lagi bersama dengan kita. Jadi sebagai permulaannya, mukaddimahnya, Ustazah, apa yang cantiknya untuk dimukadimahkan? Kalau tajuknya anak muda ini, anak muda harapan umat. Boleh Ustazah, sila Ustazah mukadimahkan. Boleh, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan untuk kita bertemu lagi pada hari ini. Terima kasih kepada Datuk Hassan di atas jemputan, kepada ibu ayah, rakan-rakan yang bersama dengan kita mungkin pagi ini. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Baiklah, jadi bila mana Datuk bertanya tentang mukadimah pada perkongsian kita hari ini, iaitu tajuknya adalah Anak Muda Harapan Agama. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, satu tajuk yang sangat-sangat menarik. Dan saya sebagai mukadimah, saya nak membawa satu kisah yang saya fikir kita semua ni sedia maklum tentang kisah tersebut, iaitu berkenaan dengan pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Yang mana kita setiap hari Jumaat kan kita baca suratul Kahfi, moga-moga dengan harapan Allah memayungi cahayanya sehinggalah Jumaat seterusnya. Jadi dalam suratul Kahfi ini Allah menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi ini, yang mana mereka ini mengambil keputusan untuk lari daripada negeri mereka, daerah mereka. Kalau kita melihat kepada sejarah, bagaimana kenapa mereka mengambil keputusan untuk lari daripada negeri mereka, itu adalah kerana ketika itu mereka melihat orang lain tu mereka beriman selain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kita fikir mereka ni ambil satu keputusan yang sangat besar. Sebab apa? Pemuda Ashabul Kahfi ini, jumlah mereka ni tidak ramai. Hanya ada beberapa orang. Tetapi ada perselisihan para ulama tentang jumlah mereka tersebut. Tetapi bila mana kita menelusuri bagaimana kisah mereka ni ada kekuatan untuk keluar daripada satu kelompok yang besar, yang mana mereka ini tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat bagaimana mereka ada kekuatan tersebut, yang pertama, kita tak boleh lari daripada memahami tujuan hidup. Kan, bagaimana anak muda tersebut dia nak menjadi harapan agama, sedangkan dia tak tahu tentang apa orang kata tujuan kewujudan dia. Kenapa Allah mewujudkan dia, Allah hidupkan dia. Maka dia tak boleh lari daripada tersebut. Dan Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin yang melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seseorang itu memahami tentang kenapa dia diwujudkan, insya-Allah dia mampu untuk menjadi harapan agama. Maksudnya apa? Dia yang membawa masyarakat yang lain itu kembali kepada agama itu sendiri. Dan sebenarnya kalau kita memahami tentang sebuah hadis juga kan, ada orang kata bila nampak orang lain buat kesilapan ataupun buat dosa, dia kata apa? Ni bukan saya punya kerja nak kena tegur dia. Ni adalah peranan ustazah kena tegur dia. Sedangkan Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wadzalika adhaful iman. Nabi SAW menyebut, sesiapa dari kalangan kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dan sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia menggunakan dengan hatinya. Maksudnya apa? Dia membenci perbuatan tersebut. Dan demikian itulah mengubah dengan hati itu adalah lemah iman. Jadi bila mana anak muda faham, saya ada tanggungjawab pada agama, maka dia akan ada kekuatan secara automatik untuk dia menjadi orang kata ejen pada agama itu sendiri. Dan sebenarnya bila kita sebut tentang anak muda ni, dia orang kata satu cabaran yang terbesar lah. Bukan mudah untuk ada kefahaman untuk menjadi harapan kepada agama. Seperti yang kita sedia maklum kan, dunia akhir zaman ini kita melihat dia orang kata anak muda sepatutnya menjadi orang kata suri tauladan kepada agama itu sendiri. Tetapi melihat kepada akhir zaman ni ujian jugalah dengan cabaran yang seperti kita pernah sebut sebelum-sebelum ni. Tapi ala kulli hal, dia bukanlah satu perkara yang mustahil untuk kita didik anak kita ni supaya mereka ini boleh menjadi ejen kepada
agama tu sendiri. Maksudnya beri suri tauladan kepada masyarakat. Okay, insyaAllah Datuk, itu sebagai mukadimah kita hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan ya, anak muda harapan agama, anak muda harapan umat, tuan-tuan. Tosap pergi jauh-jauh lah, tosap pergi jauh-jauh. Tengok anak kita, tuan-tuan. Anak kita sekarang ni, jam saya menunjukkan pukul 7.18. Dah syuruk dah kot, dekat-dekat nak syuruk dah ni. Tuan-tuan dan puan maknanya subuh dah juga dah habis dah ni. Pertama sekali, tengok anak kita. Di mana dia? Masih dalam bilik? Masih berselimut? Masih berbantal? Masih bertilam? Masih bermimpi? Di mana anak kita? Sebab anak kita ni nak jadi harapan agama, harapan umat. Masya Allah, tuan-tuan. Adakah nak jadi harapan agama, harapan umat? Pukul 7.18 ini, hari Ahad, masa cuti ini, masih berselimut? Adakah nak jadi harapan umat, masih berbantal? Adakah nak jadi harapan umat, masih bertilam? Adakah nak jadi umat, masih melayan mimpi-mimpi pagi ini? Inilah soalan-soalannya, tuan-tuan. Perempuan minta maaf, saya sebutkan. Apapun, kalau misalnya anak kita tak termasuk golongan yang sudah bingkas bangun tadi, anak kita bertahajud tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan yang kata, saya ada tengok anak-anak umur 14-15 tahun tak tinggal tahajud, tuan-tuan. Saya dah tengok. Saya pergi ke Pakistan, ke Bangladesh, tuan-tuan dan puan. Masa tu musim sejuk. Baru dalam 3 tahun yang lepas, tuan-tuan dan puan. Kita tengok pagi-pagi, Ustazah dalam pukul 4 pagi tu, sebelum subuh, way just before subuh. Saya tengok dalam madrasah tu, kami tinggal di madrasah tu. Madrasah tu dekat dengan airport lah, perjalanan balik. Orang yang melayan kita mengatakan elok tinggal di madrasah sebab madrasah tu dekat dengan airport. Jadi mudah. Jam, yelah tempat tu jam dan sebagainya. Kalau dekat dengan airport mudah. So saya tengok pagi-pagi, kita pun bangun pagi. Kita bangun pagi. Pukul 3.30, waktu itu pukul 3.30, pukul 4 pagi. Saya tengok berbaris-baris dalam madrasah tu, dalam surau, dalam musalla tu, semuanya tengok hitam, semuanya hitam. Semuanya hitam, kita tak nampak muka. Hitam semua, hitam. Besar semua besar, kembang besar bersusun. Rupa-rupanya, tuan-tuan, anak muda berumur 14, 15, 16 tahun, 17 tahun di madrasah itu bertahajud, tuan-tuan dan puan. Pasal apa dia nampak hitam tu? Tuan-tuan, pakai baju selimut sebab sejuk. Heater tak ada, tuan-tuan, maklumlah. Heater tak ada heater, tuan-tuan. Berapa suhunya? Belasan, tuan-tuan, belasan. Mungkin 14, mungkin 16 Celsius, tuan-tuan dan puan. Selimut. Tapi tuan-tuan, yang kita dengar bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya-Allah. Anak kita ada bersama seperti itu? Anak kita akan bersama seperti itu? Anak kita akan menjadi insan seperti itu? Anak kita akan menongkahkan kehidupannya seperti itu? Saudara-saudara, saya bukakan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita meneroka nanti insya-Allah macam mana jawapannya selepas ini. Tadi Ustazah dah menyebutkan baru satu, tuan-tuan. Syarat yang ada kepada anak-anak muda untuk menjadi harapan agama, harapan umat, faham tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah lah, tuan-tuan dan puan, saya harap dengan pembukaan mukadimah Ustazah Syaurah tadi sudah jelas kepada kita, nampak kepada kita, where are we heading to? What are we heading for? Ini dia, tuan-tuan dan puan, persoalan-persoalan yang kita kena jawab. Ibu-ibu yang bersama kita, anak-anak yang bersama kita, kalau itu tak ada dalam pemikiran kita, tak ada dalam pikiran anak-anak kita, tak ada dalam tindakan kita, saudara, what a gloomy picture, tuan-tuan. What a black picture, what a dark picture lies ahead. Oleh kerana kita tidak dapat mendidik anak-anak, menentukan anak-anak menjadi manusia harapan agama dan harapan umat ini. Sudah ada apa ni, Imam Muda dah ada ke belum? Halo? Ya, saya. Okey, Masya Allah. Oh, bercantik baju Ustaz ni, Masya Allah. Ustaz, tak tanya. Ini batik Malaysia ke, batik Indonesia ke, batik Thailand ke? Atau batik memang bikinan Ustaz punya idea sendiri? Macam mana, Ustaz? Ini batik Indonesia. Masya Allah. Indonesia.
Tapi saya tengok dia punya motif dia tak macam Indonesia sangat. Dia tak macam Indonesia sangat. Oh, Campur-campur ya. ataupun sudah dia telur ensenkan ke macam mana ke? Macam mana? Sudah dia telur ensenkan. Telur ensen. Yang telur dia. Ustaz, kita Ya. cerita besar pagi ni. Tak besar kita cerita ni. Ustazah telah memulakannya. Apa dia? Anak muda harapan agama, harapan umat. Anak muda harapan agama, harapan umat. Besar ceritanya Ustaz, besar. Saya baru ceritakan macam mana pengalaman saya tengok di Bangladesh, di Pakistan Ustaz. Macam mana anak-anak muda 14, 15, 16 tahun dalam surau tuan-tuan Ustaz, dalam madrasah pukul 4 pagi begitu kan Di subuh juga 4 pagi, dia dalam pukul 6, pukul 7 tu baru subuh kan berselimut. Yang kita dengar bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah anak muda yang dicipta oleh mereka. Dan tuan-tuan, saya tanya kepada ibu bapa yang mengikuti ajaran ini, anak-anak muda bersama kita. هذا رسول Di mana anak muda ini? Okay. Jadi Ustaz, yang kedua Ustaz tadi Ustazah menceritakan salah satu daripada pokoknya untuk menjadi anak muda harapan kepada agama dan umat ini ialah mereka mesti memahami tujuan hidup mereka. Agaknya yang kedua Ustaz boleh sambung. Apa lagi yang mesti ada kepada anak-anak muda ini supaya mereka jadi tunjang kepada harapan umat kita Ustaz. Ustazah dah mulakan yang pertama, Ustaz tambung yang kedua. Macam mana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih yang bahagia Datuk Dr. Hassan Ali. Seterusnya Ustazah Syaurah Ishaq dan juga kepada semua penonton ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih pada Wan Khamsiah, tengok kat sini Wong Jowo Sakinah Jaafar, Wong Jowo yang ending kini. Sayanya bojonnya Jowo lah, iso sidik. Oh macam tu je lah, isolah. Sisi lah aku mau Jowo. Okey Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi kita bersua lagi dalam kita kata topik kita pada pagi ini, anak muda harapan agama, anak muda harapan ummah, dan dimulakan oleh Ustaz Syaurah Ishaq tadi menceritakan tentang kena tahu tujuan matlamat kita, dan perkara ni asas dalam agama. Macam yang tadi ayahanda Datuk ada bacakan surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sadaqallahul azim. Ya, tidaklah aku, yakni Allah Ta'ala, menciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah pada Allah. Jadi permulaan yang cantik. Bukan saja ibu bapa, siapa-siapa, termasuklah anak-anak kita, anak-anak muda ini, kena dipahamkan baik-baik ayat ini. Iaitu tidak Allah Ta'ala ciptakan kita ni bukan apa. Objektifnya, matlamat utama, bukan Allah ciptakan kita ni untuk apa tuan-tuan? Adalah semata-mata untuk mengabdikan diri pada Allah. Kalau anak-anak kita, generasi muda pada hari ini jelas tujuan maksud ayat ini, insya-Allah saya rasa selesai masalah. Mereka tahu nak bawa ke mana. Macam tadi Datuk ada sebutkan bagaimana anak-anak muda kita di Pakistan, pengalaman sahabat-sahabat saya dengar ceritalah yang mereka yang mengambil pengajian tahfiz, pengajian hafazan Quran di Pakistan, memang macam tu Datuk, tok guru depa ni memang orang kata bukan apa, tapi kena satu je tujuannya, sebab nak jadikan manusia. Nak jadikan manusia je. Oh, tapi cukup disiplin cuma dia dengan anak-anak Malaysia ni dia tak pukul. Cuma dia marah je lah. Pukul tak ada. Tapi kalau anak-anak muda di Pakistan ni, kalau hafaz Quran, dia orang ni memang kecil-kecil memang dah didedahkan dengan Quran, dah hafaz Quran. Sebab tu ramai sahabat-sahabat kita di Pakistan ni, muda-muda ni dah hafiz Quran, al-hafiz Quran. Jadi ada sebahagian anak-anak kita di Malaysia ni pergi ke sana, memang kalau tak dapat
saja anak-anak Pakistan ni ya umur kecil-kecil je. 8 tahun kalau lupa je kena pukul. Oh, itu cara didikan mereka lah. Tapi nak jadi ceritanya, dia orang cepat hafal. Kalau kita dekat Malaysia tu habis kata. Oh, bahaya. Itu akan saya tak tahu pendekatan. Satu lagi dia kata uruf kita mungkin tak samalah dengan sana. Cuma kesan tu ada ya. Sebab tu kalau kita tengok juga tuan-tuan perempuan, kenapa anak-anak muda hari ni dia agak manja hari ni? Sebab tengoklah, minta maaf cakap sebab guru saya, isteri saya cikgu juga di sekolah. Ya begitu. Minta maaf lah kan, sebab memang agak berbeza dengan anak-anak kita pada zaman dahulu. Ya, saya pun dah tak sama dah dengan generasi anak-anak kita hari ni. Ibu bapa hari ni kalau anak-anak disentuh oleh cikgu sikit marah, bukan tak buat apa, marah sikit pun ya kadang-kadang parent dah bising dah, menyalahkan pihak sekolah, menyalahkan cikgu. Ya, Allah, kadang ialah cikgu-cikgu hari ni ada cikgu yang pernah bukan apa sentuh sikit anak dia, anak sebab marah, bukan apa nak tujuan nak jadi manusia je, nak jadikan manusia. Tapi parent tetap menangkan anak dia, padahal kesalahan itu memang terang-terang, memang terang lagi bersolok, itu adalah kesalahan anaknya. Tapi kerana apa? Kerana ibu bapa yang rasa dia lagi besar, ya, yang ada jawatan, ibu bapa dia seorang lawyer, ya. Kadang-kadang kita meletakkan pangkat kita lebih besar daripada agama. Ini kadang-kadang. Sebab apa? Sebab tujuan matlamat ayat itu tak sampai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerana kita ni adalah hamba Allah tu je. Kita rasa kita lagi besar daripada Allah Ta'ala. Pangkat aku lawyer, aku ada begini, aku CEO syarikat. Kamu cikgu saja. Kenapa kamu sentuh anak aku begitu? Sebab tu cabaran untuk membesarkan anak. Ya, memang anak-anak tu berjaya. Saya nampak. Memang berjaya jadi doktor, jadi engineer, pangkat besar begitu. Tapi ke mana agama mereka? Adakah anak-anak ini yang bakal memandikan jenazah kita nanti? Itu persoalan ibu bapa kena sedar benda tu. Adakah anak-anak kita ni, sebab Allah sedih kan, saya ada jumpa seorang ustaz pernah cerita, ya, si ayahnya meninggal dunia. Anak-anak semua tak tahu nak buat apa. Anak-anak doktor, anak-anak datuknya, anak semua pangkat besar, kereta besar-besar lari. Ya, semua tak tahu macam mana nak buat ni ya, ustaz, macam mana? Ya. Bila solat jenazah, mandi jenazah semua seorang, satu orang pun tak ada nak bantu. Padahal anak-anak tu hebat-hebat belaka. Oh, minta maaf saya tak tahu nak mandi jenazah macam mana. Waktu solat jenazah, ada siapa-siapa nak solatkan ayah ni? Oh, saya tak tahulah macam mana. Silakan ustaz. Serah kami tu sayangnya. Padahal anak-anak tu anak-anak yang hebat-hebat. Tapi malang sekali, satu orang pun tak boleh nak buat apa pada si ayah. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, ibu ayah sekalian. Ya, kalau kita berhadapan dengan situasi itu, kita boleh tengok, aku yang membesarkan kamu, aku hantar kamu belajar sampai ke luar negara. Aku bagi kamu hebat-hebat semua ni. Tapi kamu tak boleh nak mandikan aku. Kamu tak boleh nak uruskan aku. Di saat akhir ni, perpisahan kita di dunia ni. Allah, cuba bayangkan. Sebab itulah saya nak tutup ya Datuk ya. Tadi Ustaz Zara sebutkan dengan ayat tadi itu, dan saya nak sentuh lagi dengan satu hadis Nabi SAW. Inilah kita kata tunjang yang perlu ada pada anak-anak kita, terutamanya anak-anak generasi muda. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan dan perempuan yang menonton pada pagi ini, anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Lihat hadis Nabi ini. Nabi kata apa? Sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Di hari yang mana tak ada naungan apa-apa melainkan naungan Allah Ta'ala semata-mata. Salah satunya Nabi sebut apa? Asyabu nasya'a fi ibadatillah. Satu golongan, satu orang pemuda yang mana hidup mereka adalah pada beribadah pada Allah. Tengok. Menguatkan ayat tadi tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Nabi kata apa? Pemuda yang mana akan mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan. Jangan haraplah kita nak naung dengan pangkat kita, dengan kedudukan kita, dengan nama kita. Tak. Tapi hanya ada naungan Allah Ta'ala semata-mata. Salah satunya ialah anak-anak pemuda yang mana hidup mereka bergelumang dengan agama. Hidup mereka ni daripada kecil
sudah ada agama yang kuat. Ya, tak payah nak sekejap-kejap subuh, dia sendiri dah bangun dah. Ya, tak payah disuruh-suruh, dia dah buka Quran dah. Tak payah disuruh-suruh, dia tahu nak buat apa. Macam mana nak bantu mak ayah dia. Dia tahu macam mana nak menghormati mak ayah dia. Sebab itu, pendidikan agama ni sangat penting. Ya. Saya tengok, ya Datuk ya, sebenarnya masyarakat Jepun tu cantik dah. Mereka ni dia ajar dengan adab. Sayang sekali kita ni minta maaf cakap ya. Adab pun nampaknya kurang juga ya. Malang sekali kita yang ada agama pun kadang-kadang tak menekankan soal agama dalam kehidupan. Masya anak-anak kita di Jepun tu dia orang ni ya dari segi adabnya, disiplinnya cukup hebat. Tapi tidak ada agama pula. Ya. Kita sudah ada agama ya, adabnya kurang. Nak lawan dengan orang Jepun ya, menghormati orang tua dan sebagainya. Tapi ya ada agama pun tidak diterapkan. Itulah ya, kita rasa sedih kalau tidak dapat begitu keadaannya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan imam muda, tuan-tuan dah bagi. Tuan-tuan dah banyak dah, tuan-tuan banyak dah. Tip dan sub-tips, tip dan sub-tips yang dibagi oleh Ustaz Muda Hasan Adli, tuan-tuan dan puan ni. Maknanya concern. Tuan-tuan dan saya kena concern. Saya yakin tuan-tuan memang concern. Tetapi tuan-tuan menemui jalan buntu, tuan-tuan. Kebanyakan keluarga menemui jalan buntu. Dalam hal ini, Ustazah ya, kami di Yayasan Sabah ini mendirikan satu khidmat, tuan-tuan. Khidmat apa, tuan-tuan? Khidmat membantu keluarga menyuntik roh agama dalam keluarga. Kalau roh agama nampaknya belum ada dalam keluarga. Nak kejutkan anak pagi ini bertukus lumus. Semalam, tuan-tuan dan puan, ada seorang ustaz yang beritahu selama dah dekat 12 tahun kejutkan anak. Tak berjaya kejutkan anak. Masih lagi dengan selimutnya, masih lagi dengan bantalnya. Anak tu daripada kita kejutkan umur 9 tahun, dia kata, sampai tuan-tuan dah 12 tahun, campur 9, dah 21 tahun umur anak. Tak bangun lagi tuan-tuan, tak bangun lagi juga. Bukan saja begitu tuan-tuan, Quran tak dibaca. Ada Quran 2 biji tuan-tuan, dekat erak-erak kat sana. Sampai berdebu Quran tu, tak ada orang sentuh tuan-tuan. Mak tak sentuh Quran, bapak tak sentuh Quran, anak tak sentuh Quran. Dan dalam rumah itu dikatakan tuan-tuan, ada ibu-ibu memberitahu saya, tak pernah dengar bacaan Al-Quran. Tak pernah dengar bacaan Quran. Kalau ada pun bacaan Quran di TV, tuan-tuan depan, kejap-kejap alih station. Dengar bacaan Quran, kata mak dia buka iKim, alih station, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah maknanya, tuan-tuan dan puan. Keadaan ini keadaan. Kita faham. Buntu ibu dan ayah. Kalau buntu, tuan-tuan, kontak kami. Tuan-tuan call saya. Sebab kita ada ustaz-ustaz yang bersama dengan kami, ustazah yang boleh bantu. Cara nak membantu, kita boleh discuss. Kita boleh bantu tuan-tuan dan puan untuk menghidupkan agama. Bantu menyalakan tuan-tuan ubur agama. Bantu menyalakan pelita agama. Bantu menyalakan tuan-tuan cahaya agama dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang tuan-tuan memerlukan orang luar. Orang dalam ni dia dah jelak, dah jemu dah. Orang dalam kalau bercakap dia kata meletih. Bagilah sekali-sekali orang luar datang. Orang yang dia boleh hormat. Doktor-doktor, profesor-profesor, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, imam-imam dan sebagainya, imam muda macam Imam Hasan Adli ni tuan-tuan. Mungkin dengan itu mereka ada sikit kehormatan kepada golongan ini dan sikit telinga mereka nak dengar. Kalau dibandingkan dengan celoteh daripada ibu dan ayah yang biasanya mereka tutup telinga mereka, tuan-tuan dan puan. Inilah. Jadi konteks saya. Apa nama program ni tuan-tuan? Mur letakkan tuan-tuan. Programnya namanya Suntik Roh Agama dalam Keluarga. Suntik roh agama dalam keluarga. Yang bermula belum bermula, kena bermula. Yang sudah bermula, teruskan. Jadi kami tuan-tuan yang sudah bermula pun, yang dah bagus pun, baguskan lagi. Jadi kami, khidmat yang kami beri, saya dan ustaz dan ustazah yang ada beberapa orang yang bersama dengan kita, yang sedia memberi khidmat ini tuan-tuan dan puan, akan menyuntik lebih lagi suntikan-suntikan. Input-input yang kita beri tuan-tuan dan puan, untuk meyakinkan usaha tuan-tuan. Untuk menjadikan anak ini harapan agama dan harapan umat. InsyaAllah. Tuan-tuan, kontak terus saya. Kontak saya terus, tuan-tuan. Tak payah kontak orang lain. Kontak saya terus. Sebab saya akan menghimpunkan teman-teman. Saya akan bincang dengan teman-teman. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, paling tidaknya ada 4 family yang bersama dengan kita, tuan-tuan. Yang kita telah menubuhkan pasukan usrah keluarga namanya. Online. Semuanya online, tuan-tuan dan puan. Jadi kami dengan ustaz-ustaz dan sebagainya, kalau tuan-tuan setuju, kita bincang detail-detailnya. Jadi ada program ni, tuan-tuan letakkan masanya, bila harinya, bila masanya.
kami akan datang online, tuan-tuan, real time, live online untuk kita berikan input sedikit. Pujuk, tugas kami nak pujuk anak-anak, nak pujuk mak, nak pujuk ayah, nak pujuk adik, nak pujuk sahabat. Marilah kita jadi ahli agama. Marilah kita mengamalkan agama. Marilah kita cari hidayah. Marilah kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tuan-tuan dan puan. Dan kita tidak memerlukan apa-apa bayaran. Hanya tuan-tuan kalau boleh dermalah kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Itu saja. No fees. No fees are fixed. Tak ada fees untuk itu tuan-tuan dan puan. Hanya kita lakukan atas nama dakwah. Dakwatul Islam. Kita mendakwahkan Islam. Dakwah Islamiah ini. Itu yang pentingnya. Okey, kita nak pergi pada Ustazah Syaura. Ustazah, ya. Kita nak cerita tentang conversion. Conversion bukan convert daripada yang bukan Islam kepada Islam. Conversion. Mindset. The conversion of mindset. Mindset anak-anak ni kebanyakan ni kajian. Saya baca tuan-tuan kurang daripada 12 artikel yang saya baca. Buku yang saya baca. Apa ada mindset kepada anak-anak kita? Mindsetnya hiburan. Apa mindsetnya? Mindsetnya sukan. Apa mindsetnya? Mindsetnya tuan-tuan, melayan tuan-tuan, melayan chat, melayan TikTok dan berbagai-bagai tuan-tuan dan puan media sosial ini. Apa lagi tuan-tuan? Terpikat dengan wanita di sana, dengan wanita di sini tuan-tuan. Akhirnya layangan-layangan cinta, kata-kata cinta, chat cinta. Dan kadang-kadang tuan-tuan lebih daripada sempadan, lebih pada sempadannya. Cerita-cerita ada kaitan dengan pornografi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, itu mindset. Macam mana Ustazah mindset ni kita nak convert kepada mindset paling tidaknya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim, laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman dan terus lagi tuan-tuan. Antaranya wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki yang menjaga kehormatannya, wanita yang menjaga kehormatannya. Macam mana nak buat conversion ini Ustazah? Sila Ustazah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum saya nak menjawab soalan Datuk ni kan, saya nak baca satu komen daripada Tuan Azri bin Hussein ni, Masya Allah. Dia kata apa? Assalamualaikum Datuk-Datuk dan ahli-ahli panel dan sahabat-sahabat semua. Line wifi tak cantik kat tempat kerja. Nak cerita je, subhanallah Datuk. Walaupun line wifi tak berapa cantik, masih bersama dengan kita Datuk. Bagus penonton kita ni, Masya Allah, tabarakallah. Semangatnya menuntut ilmu tu, subhanallah. Moga-moga menjadi asbab yang Allah mudahkan jalan untuk masuk ke dalam syurga. Amin ya Rabb. Okay. Alright, jadi kita teruskan menjawab persoalan Datuk tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak mengubah mindset anak-anak remaja daripada orang kata suka pada sesuatu yang kita rasa tidak baik kepada perkara yang baik. Jadi sebenarnya untuk mengubah mindset ni dia bukan satu perkara yang mudah, melainkan anak ini dia masih dalam peringkat peringkat awal lagi, antara mungkin daripada dia usia 10 tahun sehingga sebelum dia tingkatan 5. Sebab kalaulah kita nak menukar mindset cara pemikiran mereka selepas tingkatan 5 tu, kita kata usia lebih kurang 18 tahun, dia agak satu cabaran lah. Sebab apa? Mereka dah ada satu pemikiran tentang sesuatu tersebut. Jadi tetapi ia bukanlah satu perkara yang mustahil. Okay? Yang pertama tadi yang seperti saya sebutkanlah, mesti ada kefahaman agama, dan kefahaman agama ni mesti dibentuk daripada mak ayah dulu. Maksudnya mak ayah ada kesedaran pada diri mak ayah ni yang kita nak anak kita ni seperti mana satu doa tu yang disebut Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita minta supaya apa? Allah berikan kefaqihan agama pada anak kita. Maka yang pertama mak ayah kena ada kesedaran yang bahawasanya kita nak anak kita ni subhanallah faqih pada agama. Jadi kalaulah mak ayah tidak ada kesedaran tentang tersebut, maka sebab itu kita melihat ramai anak yang tersasar jalannya. Dia tak faham tentang apa orang kata tujuan hidup. Sebab apa? Kalaulah ibu ayah ni dia faham tentang agama tu sendiri. Contoh bila dia nampak anak dia buat perkara yang tak elok. Contoh kalau anak perempuan kan, dia keluar, dia pakai tudung tapi tudungnya tak menutupi, tak cukup syarat. Jadi ibu ayah yang faham agama ni buat apa? Tegur pada anak ni. Kakak nak keluar tak boleh pakaian macam ni. Jadi dia perlu kepada suasana yang baik. Suasana yang baik tu bagaimana? Mula dengan ibu ayah tu sendiri. Kena ada orang kata kefahaman pada agama. Jadi sebenarnya bila mana kita nak mengubah mindset, anak-anak kita ni dia tak boleh lari daripada kefahaman mak ayah tu sendiri. Sebab saya ada satu kisah ada seorang anak dia bercerita pada saya. Dia kata apa? Dia kata Kak Syaura, dia kata kan,
saya ni hidup dengan mak saya ni lama dah lah. Dia kata mak saya ni baik, subhanallah. Mak saya selalu pesan pada saya kan, kalau sepupu sepapat datang, kena pakai tudung, kena jaga aurat kan. Tapi bila mana sepupu sepapat saya ni datang rumah, mak saya sendiri tak jaga aurat. Jadi bagaimana nak kata ni tidak ada role model untuk anak-anak kita sendiri. Sebab apa? Anak-anak kita ni lebih prefer, mereka akan lebih mudah ikut terhadap apa yang mereka lihat berbanding apa yang mereka dengar. Jadi mak ayah ni dia mesti jadi role model. Dan dia mesti jadi orang yang paling kuat menasihati anak dia. Kan? Sebab saya pun pernah mendapat satu kes lah yang mana si ibu ni dia kata dengan saya, dia kata, Ustazah, anak saya ni lihat subhanallah untuk solat ni Masya Allah. Dia kata sampai bila saya kena tegur anak saya. Anak saya ni dah usia 25 tahun. Dia kata macam tu. Jadi saya kata kita sebagai seorang mak ayah ni tak boleh orang kata berputus asa dengan anak-anak kita. Sebab apa? Kalau kita sebagai ibu ayah berputus asa dengan anak-anak kita, maka siapa lagi yang akan menasihati anak kita? Itu satulah, dia berbalik kepada mak ayah tu sendiri. Yang kedua, bila sebut tentang mindset ni kan, kita kena tengok dengan siapa anak-anak kita berkawan. Sebab apa? Anak-anak kita ni, dia banyak masa dia terpengaruh dengan kawan dia. Maka kita kena melihat dengan siapa dia berkawan. Adakah dia berkawan dengan orang-orang yang selalu ajak dia pergi masjid? Adakah dia berkawan dengan orang-orang yang selalu ajak dia baca Quran? Sebab semua ini akan beri pengaruh dalam kehidupan dia. Dan sebenarnya saya tidaklah mengatakan anak-anak muda yang suka pada media sosial itu adalah perkara yang tak baik. Sebab apa, saya pun aktif dalam media sosial saya. Tetapi bagaimana mereka menggunakan penggunaan media sosial tersebut, sama ada ke arah kebaikan ataupun ke arah yang tidak sepatutnya. Jadi mak ayah kena pantau, dia tak boleh lari daripada situ. Kena banyak teguran daripada mak ayah. Sebab apa, anak-anak kita ni kan, dia biasalah. Kami ni termasuklah saya kan, anak remaja ni, kita suka buat apa yang kita rasa suka. Kan? Kadang-kadang kita terlepas pandang tentang apa yang sebenarnya Allah suka kita buat. Maka mak ayah ni lah yang selalu kena mengingatkan. Macam saya peribadi lah. Kalau saya buat live ke, saya dapat jemputan dan sebagainya, maka mak ayah saya akan jadi penonton paling setia. Dan selepas program tu mak ayah saya akan tegur, yang ni silap kat mana. Supaya kita ni berhati-hati dalam setiap tindak tanduk kita. Okay? Dan yang paling utama, dia tak boleh lari daripada orang kata doa lah. Kita minta supaya apa? Allah ni pimpin anak-anak kita ni dalam keadaan Allah redha terhadap kehidupannya. Kan? Sebab apa? Hakikatnya hati ini dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita ni dah usaha macam-macam, dah lihat pada anak kita, benda ni salah, benda ni betul. Tetapi kenapa anak-anak kita belum ikut? Dia bukan tak nak ikut, tetapi dia belum ikut. Sebab apa? Hati ni Allah pegang. Maka kita kena lembutkan hati dia. Nak lembutkan hati dia bagaimana? Allah Azza wa Jalla menyebut dalam sebuah ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan ini dia akan menghapuskan pada perkara-perkara yang tak baik. Contohlah kita melihat anak-anak kita ni, subhanallah, dia suka main game kan. Main game ni tak jadi masalah, dia akan jadi masalah bila dia main game, solat tak tahu ke mana, bacaan Quran tak tahu ke mana. Maka kita buat apa? Maka kita sebagai ibu ayah ni lah ingat kepada anak kita, jom solat jemaah. Kita sibukkan dia dalam masa sama dengan kebaikan. Percayalah, kebaikan tu akhirnya akan mendominasi pada perkara yang tak baik. Kan, kita bukan nak kata menghalang anak kita daripada hiburan, tetapi dia ada orang kata guideline, dia ada borderline. Ada benda yang kita tak boleh buat sampai limitasi dia tu, dia akan memberi kesan yang tak baik. Okay? Jadi itulah mungkin sedikit yang saya boleh kongsikan, bagaimana kita nak mengubah mindset kita, tetapi pokok pangkalnya adalah bermula daripada ibu ayah ni, supaya apa? Sentiasa mengingatkan anak kita, dan jangan pernah berputus asa untuk sentiasa mengingatkan anak kita, insya-Allah. Wallahu a'lam, Datuk. Alhamdulillah. Terima kasihlah Ustazah. Ustazah ada menyebut tadi soal dengan siapa yang kita berkawan. Ini pengaruh, tuan-tuan. Kadang-kadang mak bapak pun tidak berpengaruh, anak kawan-kawan kita tu lebih berpengaruh pada mak bapak. Dia ada masalah, tuan-tuan, dia tak adukan pada mak dan ayah. Dia ada masalah dikongsi dengan sahabat-sahabat. Alah, sahabat-sahabat umur 15-16 tahun, nak kongsi pengalaman apa, tuan-tuan? Ayah umur dalam 62 tahun, mak umur 49 tahun. Takkan kita tak kongsi pengalaman mak? Tetapi oleh kerana dia lebih percaya pada kawan-kawan,
dia rapat dengan kawan-kawan, tak rapat dengan mak bapak, akhirnya tuan-tuan mereka berbincang sesama mereka. Kemudian tu doa, tuan-tuan, doa, Ustaz kata doa. Jangan lupa tuan-tuan, doa tuan-tuan. Tadi ya kami subuh berjamaah di rumah ni ada surau, kita buat surau tuan-tuan ya. Menantu, anak dan sebagainya. Kita berjemaah, alhamdulillah. Lepas tu kita baca 2-3 potong hadis dan saya ulas tadi tuan-tuan hadis yang mengatakan antara yang terbaik ialah kamu berdoa dan doa kamu itu orang yang didoakan tak tahu yang kamu doakan mereka dan malaikat akan bersama-sama mendoakan. Inilah antara doa yang terbaik. Tuan-tuan dan puan ya, jadi tentang ustazah sebut doa ni. Jadi saya pun tadi bentangkan sikit. Kita punya tazkirah 10 minit je tuan-tuan. Dengan keluarga ni 10 minit. Lepas sembahyang 10 minit. Lepas sembahyang 10 minit. Jadi nampaknya alhamdulillah lah tuan-tuan dan puan ya. Dengan cara itu pelan-pelan. Ustazah punya approach tuan-tuan pelan-pelan. Bukan mereka tak mau berubah. Tetapi tuan-tuan kita pelan-pelan menjadikan mereka berubah. Bukan mereka tak mau dengar. Pelan-pelan kita akhirnya telinga mereka bersedia untuk mendengar. Itu approach yang dibuat oleh ustazah. Saya nak pergi kepada imam muda. Imam ya, ini soal hati ini. Mindset ini ada kaitan dengan hati. Mindset is here, you know. Hati is here. Tapi agama bukan di sini, tuan-tuan. Agama di sini, agama di sini. Agama di hati. Ini hati, soal hati. Jadi kalau misalnya umur 14, 15, 16 hati dah mati. Nampak hati dah mati, tuan-tuan. Hati yang sudah berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tuan-tuan, Allah tutup hati mereka tu. Allah tutup hati. Pasal mereka tak mahu hati mereka dibuka. Jadi berkaitan dengan hati ni Ustaz, berkaitan dengan makanan. Jadi Ustaz mengusahakan insya-Allah kebetulan Ustaz mengusahakan alhamdulillah makanan sunnah dan sebagainya, makanan yang akan memberikan keberkatan, makan juga, badan naik juga, keberkatan dapat juga. Makan juga, badan naik juga, alhamdulillah, sehat-sehat juga, keberkatan juga. Ini dia. Ini yang saya rasa prinsip yang Ustaz buat dalam Ustaz menjadikan makanan-makanan, tuan-tuan puan, pakaian Ustaz sediakan, makanan pun Ustaz sediakan. Jadi macam mana peranan makanan ni, terutama dalam pengalaman Ustaz ya, sudah menyediakan makanan-makanan sunnah untuk diedarkan kepada seluruh masyarakat di Malaysia ini, peranannya untuk membentuk hati manusia, terutamanya hati anak-anak muda ni, supaya hati mereka ialah hati yang dapat membangun umat. Hati yang dapat, tuan-tuan, mendahului umat. Hati yang dapat mengimamkan umat. Hati yang dapat mengubatkan umat. Hati yang dapat memimpin umat. Ini dia. Macam mana nak buat? Melalui makanan. Sebab ni begini, Ustaz, saya cerita begini. Anak saya salah seorang daripadanya ialah masih dalam dululah, dan sekarang ada 2-3 orang hafaz Quran ya. Punya striknya ada satu ni tuan-tuan, striknya ini Turki punya jenis. Dia ada madrasah dekat Malaysia ni, ada 13 madrasah dia. Punya strik ya, musim haji, musim Zulhijjah ni, korban ni, dia orang nak korban dalam 45 ekor satu tempat. Sebab dia nak taruh dalam dia punya freezer yang besar, tuan-tuan. Freezer kurung, dia buat kurung besar untuk membolehkan daging-daging itu dia makan sepanjang tahun. Pasal apa, tuan-tuan? Dia kata inilah berkat. Korban inilah berkat. Dia tak yakin dengan penyembelihan dan pengurusan daging-daging. Sebab itu tuan-tuan, bila anak kita balik cuti, dia panggil Abi. Kat sana dia panggil Abi. Ustaz-ustaz tu dia panggil Abi. Abi call. Macam mana makan anak-anak? Macam mana makan anak-anak? Ayam beli dekat mana? Masya Allah, tuan-tuan. Jadi apa yang dimaksudkan ialah jaga makanan-makanan ini, sebab makanan ini mempengaruhi minda, mempengaruhi hati anak-anak muda kita. Sila Ustaz. Baik, terima kasih yang bahagia Datuk. Seterusnya Ustazah Syaurah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Makanan ni satu benda yang sangat penting. Sebab kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Walaupun ayat ini seruannya, panggilannya untuk para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Kulu minat tayyibat. Makanlah kamu apa yang baik-baik.
wa'malu salihan. Kemudian laksanakanlah amalan salih. Baik, kenapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyuruh supaya makan yang baik baru amalan? Kenapa tidak beramal solehlah kamu dan makan yang baik? Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan para rasul. Kata ulama mufassirin, bukan sahaja untuk para rasul. Dia merangkumi kepada orang mukmin. Termasuklah kita insya-Allah, iaitu seruan ini, panggilan ini Allah panggil, wahai para rasul, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu apa yang baik. Kemudian dan laksanakan amalan soleh. Bukan Allah suruh kita amal solehlah kamu dan makan yang baik, tak. Allah suruh makan dulu yang baik. Kenapa? Maka ini yang dibincangkan, yang dikupaskan, yang disyarahkan oleh yang ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, iaitu maknanya begitu pentingnya bab makan ini sebelum beribadah. Kerana apa? Dia memberi kesan pada hati. Bagaimana kita nak khusyuk dalam ibadat, dalam solat kita, sedangkan makan yang masuk itu makan yang haram. Ya. Bagaimana kita nak menumpukan, bagaimana Allah Ta'ala nak terima amalan kita sedangkan yang masuk itu perkara-perkara yang haram. Makan ini tengok pula sumbernya daripada mana, wang kita daripada mana, ya, adakah daripada duit-duit perjudian dan sebagainya, sebab dia memberi kesan. Kalau seorang ayah memberi makan, walaupun dia seorang yang kaya raya, tapi duit kekayaannya daripada duit-duit charity haram contohnya. Duit-duit daripada pelaburan yang haram, bonus-bonus yang haram. Tapi dia bagi makan pada anak, nampak, tengok, aku ada bagi anak aku makan mewah-mewah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dia memberi kesan pada hati. Ya. Dia ada kaitan juga, Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis riwayat Muslim. Ya. Apa kata Nabi SAW? Kan Nabi pernah cerita satu keadaan seorang lelaki yang dia yutilus safar, dalam satu perjalanan yang panjang, safar yang panjang, dalam keadaan rambutnya kusut masai, bajunya penuh dengan debu, pakaian yang macam orang musafir di padang pasir. Kalau nak ceritanya, orang musafir ni, tuan-tuan dan puan-puan, doanya makbul. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? 3 golongan yang makbul doanya. Yang pertama, salah satunya ialah doa orang yang musafir. Ya? Orang yang dizalimi. Yang pertama, orang yang dizalimi, doanya makbul. Yang kedua, orang yang musafir, doanya makbul. Yang ketiga, doa ibu ayah kepada anak, doanya makbul. Sebab tu mak ayah jangan cakap yang tak baik pada anak. Tak boleh mengeluarkan kata-kata jahanam ke, bahlul ke. Bahlul ni sebenarnya nama baik sebenarnya, ya. Nama seorang yang bahlul ni, ya. Tapi kita ni istilah bahlul ni benda yang negatif, padahal dia nama yang baik, ya. Okey, tak apalah. Ya, perkataan-perkataan ya, kamu ni anak yang tak guna. Jangan, tuan. Sungguh tak guna nanti anak-anak kita. Ya, mulut ni bisa sebab dia doa. Nabi kata. Dan sebaliknya hadis yang disebut kat sini, Nabi kata dia ni musafir, sepatutnya doanya makbul, tapi sebaliknya doa tak makbul. Kenapa? Sebab Nabi kata ya, makanannya makanan yang haram. Ya. Wa at'imul haram wa mashrabuhu haram. Ya, wa malbasuhu haram. Ya, wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya makanan haram, Nabi kata. Minumannya haram. Pakaiannya sumber yang haram. Serba-serbi haram. Tapi dia berdoa pada Allah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, bantulah aku. Ya Rab, ya Rab. Dia merintih, merayu pada Allah. Tapi Nabi kata, Allah tak terima doa dia. Sebab apa? Inilah kita kata barrier. Halangan untuk Allah terima amalan kita kerana makanan yang haram. Saya nak tutup, Datuk, ya. Kalau tengok cerita Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mak dia pernah cerita. Mak Imam Syafi'i luar biasa. Mak dia ni cukup jaga makan minum anak dia. Ya? Terutama Imam Syafi'i inilah. Pernah satu ketika guru kepada Imam Syafi'i mengadu pada mak dia. Makcik, ya, anak makcik ni seminggu 2 ni nampak macam kurang sikit lah. Lemah ingatannya. Padahal Imam Syafi'i ni Allah kurniakan dia satu kelebihan, ingatannya cukup powerful, very powerful, sangat bagus. Ya, ingat, hafal je ingat. Salah satu puncanya mak dia bagi makan yang baik-baik. Ya,
Kemudian pernah satu ketika Imam Syafi'i kurang ingatannya. Ya, susah nak ingat. Guru bagi tahu pada mak dia, macam mana makciknya anak ni kurang sikit. Maknya pening. Apa benda yang silap? Aku bagi makan apa ni? Ya. Dia kata makcik ni memang sungguh jaga makan minum anak aku ni. Ya, tak ada benda yang sikit, yang syubhah pun tak ada bagi. Dia cukup jangka. Tapi rupanya tuan-tuan dan puan, punya cari, maknya tengok rupanya kambing kepunyaan ibunya tadi, ya, ibu Imam Syafi'i ni, kambing dia tu pergi meragut rumput di tanah orang. Allah. Itu je puncanya. Susu yang diperah itu dibagi pada Imam Syafi'i, dan susu itu kerana kambing itu tadi makan rumput, bukan, yelah, kita mana tahu rumput kambing itu pergi makan kat mana. Tengok-tengok, Allah, patutlah kambing aku pergi makan rumput orang. Itu je, memberi kesan pada ingatan anaknya. So nak kata, ya Allah, sebab itu ibu ayah sekalian, kena jaga benda makan minum cukup penting sebab dia ada kesan pada hati. Ni nak tengok pada sumber pendapatan kita, ya, ada tak benda-benda haram, sebab dia memang memberi kesan. Kalau kita buang perkara-perkara haram ni, insya-Allah kita akan nampak perubahan. Saya pernah tengok, ya, satu keluarga ni, satu hamba Allah ni, dia pening, dia kata anak saya tak dengar cakap dan sebagainya, padahal anaknya sekolah tahfiz. Ya, lepas tu dia kata, saya pelik, isteri saya ni setiap hari pergi kuliah agama tapi selalu melawan cakap saya. Anak saya al-hafiz Quran tapi tak dengar cakap saya. Punya cakap, cuba tengok balik ada tak pendapatan sumber pelaburan yang haram. Dia rupanya dia kata memang ada. Bila dia tutup akaun tu, baru dia nampak anak dia mula dengar cakap, anaknya hormat dia. Tengok ada kesan, tuan-tuan. Ya, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Ustaz, dalam jangka kita pun dekat pukul 8 dapur kita ni. Jadi Ustazah, kalau yang akhirnya dalam seminit 2 minit ni, macam mana kita nak gambarkan kepada para penonton, khususnya anak muda, mak bapak yang sedang menonton, ramai yang menonton kita ni, tuan-tuan, ribu yang sedang menonton kita ni. Sama ada yang menonton yang dapat dirakamkan yang ditonton, tetapi yang lain-lainnya saya yakin ribuan sedang menonton kita ni. Tuan-tuan nampak macam mana kita nak bagi tahu anak-anak, mak bapak terutamanya, supaya alhamdulillah, ya, menggambarkan, macam mana kita nak gambarkan sayangnya Allah kepada anak muda ni. Allah memberikan rasa sayang, kasih cintanya khusus kepada anak muda. Anak muda yang macam mana, Ustazah? Cuba bagi tahu, Ustazah. Masya Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi saya tutuplah Datuk dengan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Min husnil Islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Tirmizi. Sebaik-baik di kalangan kamu ni, di kalangan orang Islam ini adalah golongan yang mana meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Maka wahai anak muda sekalian, untuk kita mendapatkan kecintaan daripada Allah Azza wa Jal, kita hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita. Sebab kalau kita melihat satu kata-kata daripada Imam Hasan Al-Banna, sekiranya seseorang itu tahu tentang tanggungjawabnya, tujuan kehidupannya, maka dia akan tahu bahawasanya tanggungjawab itu lebih banyak daripada masa yang ada. Maka manfaatkan masa yang ada sebaik-baiknya, wahai pemuda sekalian. Okay? Allah Maha Kasih dengan kita. Kalau sebelum ni kita pernah buat silap dalam kehidupan kita, ambil kesempatan 10 Zulhijjah ni sebagai titik permulaan untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ingat, Allah tidak pernah menzalimi diri kita, tetapi kita yang selalu menzalimi diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita yang selalu pilih jalan yang tak sepatutnya kita pilih. Ala kulli hal, tidak ada istilah terlambat untuk kita pulang kepada Allah Azza wa Jal selagi mana Allah tidak menjemput kita. Jadi wallahu alam, Datuk, untuk khulasah ni, insya-Allah. Allah. Ustazah, apa ni kita punya konsultansi, Ustazah konsultansi Nashrah. Okey. Apa nak buat tu sekarang ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengajaklah kepada ibu ayah, kawan-kawan sekalian, sekiranya berhajat untuk belajar ilmu berkaitan dengan Quran, sama ada nak mengaji ke, nak menghafal, ataupun nak belajar tarannum ke, belajar tafsir ataupun qiraat, nanti ibu-ibu, ayah-ayah sekalian boleh sahaja ikuti laman web kita nashrahconsultant.com. Dekat situ kita ada tulis detail dan sebagainya lah. Okay, jadi moga-moga platform tersebut menjadi salah satu medan untuk kita sama-sama bercinta dengan Allah Azza wa Jal, bercinta dengan kalam Allah.
InsyaAllah malam ni sebenarnya saya ada satu program berkenaan dengan usia bukan penghalang untuk kita U-turn pada Al-Quran. Jadi ibu ayah mungkin boleh bersama dengan kita lah di page Facebook Aku dan Al-Quran, insyaAllah malam ni jam 9 malam. Okay? Alhamdulillah. Cantik. Ada buku Ustazah, Aku dan Quran tu. Macam mana buku tu? Okay. Jadi insyaAllah sekarang ni jualan masih ada, tetapi promosi kita dah tamat dah. Tapi jangan risaulah, harganya hanyalah RM25. Jadi kalau ibu ayah nak dapatkan, boleh sahaja DM di Facebook saya lah. Nanti saya akan berikan detail insyaAllah. Itu sahaja Datuk. Okey, apa ni Imam Muda? Ya. Dalam 1 minit agaknya, apa yang, what is the latest berkaitan dengan apa dia pakaian dan juga ada makanan-makanan yang cuba kita hidangkan kepada masyarakat demi kebaikan masyarakat, untuk menjadi satu alternatif kepada masyarakat supaya mereka pilih yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Ya, itu yang terbaru ni Datuk ya, dan penonton sekalian, saya baru saja mengeluarkan satu produk makanan iaitu sambal goreng Imam ya. Sambal goreng Imam ni memang daripada saya dan isteri saya ya, kita sama-sama usahakan. Yang mana sambal ini sangat mesra kanak-kanak, dia tak pedas sangat dan dia sesuai dimakan dengan apa-apa saja. Kemudian boleh menjadi paste juga, sebab paste untuk masak mi goreng, nasi goreng. Jadi masukkan sambal ni, insya-Allah sekejap je boleh sediakan dan mudah dibawa ke mana-mana. Ini yang terbaru lah, alhamdulillah. Dalam tempoh sehari 2 hari saya buat promosi, lebih pada 100 bekas dah terjual, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak menantangkan juga ni sekarang ni ya. Dia macam paste ke Ustaz? Macam paste. Dia bukan paste sangat, tapi dia boleh jadi paste ya. Dia sambal goreng kering, tapi dia boleh jadikan, kalau tak ada idea nak masak apa, masukkan minyak sikit, masukkan sambal ni, gaul dengan nasi tu, bubuh ayam dan sebagainya. Sedaplah dimakan, insya-Allah. Sambal Jawa tak ada Ustaz? Sambal Jawa tu. Sambal Jawa, sambal tempe, insya-Allah dalam pasaran. Masya-Allah. Insya-Allah akan datang, isteri saya pun tengah usahakan. Alhamdulillah. Terima kasihlah Ustaz, terima kasih ya. Jadi para penonton yang hormati sekalian, sebelum saya tutup, ingat tuan-tuan dan puan, di skrin tuan-tuan nampak tuan-tuan, insya-Allah sijil wakaf tunai untuk membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. RM10, RM50 dan RM100. Itu tuan-tuan ada nombor akaun dia. Masuk dalam nombor akaun, kita akan postkan sijil-sijil itu kepada tuan-tuan. Pilihlah yang mana yang bersesuaian. Tuan-tuan beri kepada anak-anak, beri kepada menantu, beri kepada sahabat-sahabat. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan jadi pengedar je lah tuan. Tuan-tuan edarkan tuan-tuan dapat. Nanti kalau tuan-tuan sanggup, kami postkan buku tu. Buku RM10 tu ada 50 keping. Satu buku tu 50 keping. Yang RM50 pun ada 50 keping. Tuan-tuan edarkan lah tuan-tuan. Kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat sekampung, sahabat-sahabat sejalan dengan kita, sahabat selorong dengan kita. Tuan-tuan, inilah yang kita dapat buat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, jangan lupa mereka yang pernah mengikuti summer camp, smart learning, parenting, program-program korporat saya, yang telah mengikuti kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha saya, yang sudah mengikuti qiyamul lail pimpinan saya, terutama dalam Ramadan baru ni tuan-tuan, daripada 10 Ramadan yang terakhir, saya rasa 8 malam itu saya ada pimpin qiyamul lail di masjid-masjid di seluruh tempat tuan-tuan, insya-Allah. Jadi teman-teman yang pernah mengikuti program-program akrab Akademi Keluarga Bahagia Malaysia yang saya pimpin sejak 35 tahun yang lalu sampai sekarang, tuan-tuan, ada 1.2 juta yang telah mengikuti program saya, tuan-tuan dan puan. Jadi saya hendak tuan-tuan ni pergi kepada kita punya Telegram. Anak-anak ni, ibu-ibu yang ayah-ayah yang pernah mengikuti program saya, kita nak teruskan hubungan kita. Yang penting, nak teruskan hubungan kita yang pernah terjalin selama 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, yang pernah kita jalin 30 tahun, 20 tahun yang lalu, tuan-tuan. Kita nak balik tumpukan, nak balik semangat ni, nak balik jiwa, tuan-tuan, jiwa summer camp, jiwa smart learning, jiwa qiyamul lail, jiwa kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, yang sama-sama telah kita bangunkan bersama-sama, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan pergi kepada Telegram. Telegram, tuan-tuan download Telegram, pergi tuan-tuan kepada dia punya link dia, Anjung Husnul Khatimah. Kalau tuan-tuan tak fasih macam mana nak download Telegram, mintalah menantu, minta anak, minta cucu kita downloadkan Telegram, pergi kepada tuan-tuan, insya-Allah Anjung Husnul Khatimah, link Anjung Husnul Khatimah. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Apa saja yang tuan-tuan nak, apa saja yang tuan-tuan nak tahu mengenai Yayasan Kebajikan Sabha. Apa yang dia buat, apa rancangan dia, apa untuk remaja, apa untuk orang dewasa,
apa untuk sekarang, apa untuk masa akan datang, apa buku yang diterbitkan, apa program-programnya tuan-tuan, apa program mingguannya dan sebagainya, tuan-tuan boleh hubungi terus nombor-nombor ini tuan-tuan. Hubungi terus nombor-nombor ini. Hubungi saya terus boleh. Ataupun Puan Nisa, tuan-tuan. Puan Nisa adalah kita punya pembantu dan juga kita punya pegawai, urus dia kita untuk memberikan jawapan-jawapan kepada tuan-tuan dan puan. Apa juga yang tuan-tuan nak tahu mengenai Yayasan Sabha yang telah beroperasi selama 22 tahun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kemudian yang ketiga, keempat yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan ialah kita punya webinar. Seminar online, webinar 1 sudah berlalu tuan-tuan. Dan kita akan terbitkan nanti insya-Allah isi kandungan seminar itu, pembentangan saya dengan pembentangan Ustazah Muzayyanah Abdullah, tuan-tuan dalam satu bentuk tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pergilah yang kita nak bagi tuan-tuan. Tuan-tuan dermalah yang ini RM15. Upah untuk menerbitkan tuan-tuan. Upah bagi orang mengusahakannya, upah orang teknikalnya, tuan-tuan upah tuan-tuan belajarlah RM15. Tuan-tuan akan dapat, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan akan boleh edarkan kepada siapa-siapa saja tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian webinar yang kedua akan berlaku pada 28 hari bulan 8. 28 hari bulan 8 saya dengan Ustaz Nur Hizam tuan-tuan dan puan akan mendalikan program ini 9.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari Sabtu 28 hari bulan 8. Jadi tuan-tuan dan puan, tajuknya ialah Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian. Semua orang kena ikut tuan-tuan. Semua orang kena ikut untuk mati dalam Husnul Khatimah. Kemudian tu webinar yang ketiga, yang terakhir daripada tahun ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan buat pada 9 hari bulan 10. 9 hari bulan 10, 9 Oktober juga hari Sabtu, pukul 9.30 hingga pukul 12.30 hari. Saya bersama dengan Ustazah Maudah. Ustazah Maudah, tuan-tuan dan puan, untuk memberi cerita mengenai khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tadi Ustaz Imam Muda sebutkan, siapa nak memandikan kita? Siapa nak mengkafankan jenazah kita? Siapa nak mengimamkan solat jenazah kita? Siapa nak meletakkan jenazah kita ke liang lahat? Siapa yang nak mentalkinkan, mendoakan kita? Siapa nak menjaga harta benda kita supaya tidak disalahgunakan dari segi syaraknya? Jadi tuan-tuan dan puan, itulah yang kita akan bincang. Maknanya, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Kita hendak anak-anak kita mengkhidmati kita masa kita sihat. Anak kita mengkhidmati ibu dan ayah masa sakit. Anak kita mengkhidmati ibu dan ayah tanpa komen, tanpa sikit berdekit pun. Seronok dia mengkhidmati ibu dan ayah bila ibu ayah sakit berat. Mengkhidmati ibu dan ayah bila ibu ayah berada dalam sakratul maut. Mengkhidmati ibu dan ayah masa ibu ayah tuan-tuan terbujur menjadi jenazah. Tadi Imam Muda menyebutkan, siapa yang nak mandikan, siapa nak kafankan, siapa nak salatkan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena ikut webinar yang ketiga pada 9 hari bulan 10 nanti. Hari Sabtu pukul 9.30 pagi, saya bersama dengan Ustazah Maudah akan mengendalikannya. Percuma tuan-tuan. Semuanya percuma. Percuma tuan-tuan dan puan. Mana nak cari 3 jam, 3 jam setengah punya program percuma tuan-tuan. Dan saya yang mengendalikan tuan-tuan dan teman-teman lain yang mengendalikan. Dan percuma. Daftar sekarang tuan-tuan. Kita ambil 500 orang saja. Setiap satu tu 500 orang. Limit dia 500 orang. Jadi daftar sekarang, daftar. First come, first serve. And it is a free. Tak ada bayaran apa-apa tuan-tuan dan puan. Yang akhirnya ialah buku-buku tuan-tuan dan puan. Saya harap tuan-tuan belilah buku ini. Syarikat-syarikat beli buku ini. Teman-teman beli buku ini. Sebarkan buku-buku ini. Jadikan buku ini sebagai gift, sebagai persembahan, sebagai pemberian, sebagai hadiah kepada teman-teman hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. 3 serangkai tuan-tuan dan puan. 3 serangkai dalam bentuk printed book, satu lagi dalam bentuk e-book. Printed book dan satu lagi dalam bentuk e-book tuan-tuan dan puan. Dapatkan tuan-tuan, dapatkan insya-Allah. Dan jangan lupa juga buku aku dan Al-Quran yang dikarang oleh Ustazah Syaurah tadi juga tuan-tuan dan puan adalah merupakan buku-buku yang patut dibaca oleh kita semua insya-Allah. Dapatkan buku 3 serangkai tuan-tuan dan puan dalam bentuk yang printed book dan juga dalam bentuk e-book, tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya menyebutkan kepada ibu dan ayah, kepada ahli keluarga yang menghadapi masalah untuk meletakkan agama dalam keluarga. Masalah untuk kita mengoperasikan agama dalam keluarga. Masalah untuk kita menanamkan bibit-bibit agama dalam keluarga. Sebab anak tak minat, isteri tak minat, suami tak minat, kakak, abang, adik tak minat. Tuan-tuan hubungi saya terus. Saya ada satu pasukan tuan-tuan yang akan memberikan khidmat dengan cara hikmah, cara mau'izah, dengan cara yang memujuk mereka. Macam mana insya-Allah akan tertanam bibit-bibit di rumah kita tuan-tuan. Apa dia?
bibit-bibit untuk agama, untuk Islam dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh hubungi. Semuanya akan dijalankan melalui online, live online, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Hubungi saya terus, tuan-tuan, untuk tujuan ini. Jadi cukup terkait itu, mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Terima kasih kepada Ustaz Syaurah. Terima kasih kepada Imam Muda Hasan Adli. Terima kasih kepada para penonton. Alhamdulillah, saya tengok tuan-tuan dan puan, ya, para penonton yang hormati sekalian, ya, nampaknya betul-betul berminat untuk bersama-sama dengan kita, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, daripada masa ke semasa kita akan ke udara. Jangan lupa, tuan-tuan, malam ini, tuan-tuan, Ustazah Nazirah. Malam ini pukul 9.15, Ustazah Nazirah. Program yang popular, tuan-tuan, antara program yang dikenalikan oleh page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali dengan pembentangnya Ustazah Nazirah, antara yang paling popular, tuan-tuan, yang paling tinggi ratingnya, yang paling tertinggi ratingnya di antara program-program yang kita bawa. Ustazah Nazirah namanya Fiqh Hawa, Fiqh Muslimah, Fiqh Wanita. Kita panggil Fiqh Hawa, tuan-tuan dan puan, yang dipimpin oleh Ustazah Nazirah. Malam ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita hari Isnin tidak bersiaran, hari Selasa tidak bersiaran, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad kita bersiaran. Pagi pukul 7, malam pukul 9.15, insya-Allah. Marilah kita bersama-sama mengamalkannya. Sama-sama, tuan-tuan, memberikan daya tarik kepadanya. Sama-sama kita terlibat dengannya. Supaya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan masuk dalam kumpulan manusia yang Ustaz Syaurah sebutkan tadi. Manusia yang dikasihi, disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.